Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Mazwan bin Musa. Pada hari ini saya ingin mengupas dan mengulas tentang pembelajaran atas talian atau e-pembelajaran. Apabila Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020, pembelajaran atas talian atau dikenali sebagai e-pembelajaran menjadi sesuatu yang tidak asing lagi buat kita semenjak wabak COVID-19 melanda dunia. Hal ini telah menyebabkan para guru dan murid secara drastik perlu mengubah kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dengan melakukannya secara atas talian. Pembelajaran atas talian boleh didefinisikan sebagai proses penyampaian ilmu yang dijalankan menerusi platform digital seperti Google Meet, Zoom, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Platform untuk menjalankan pembelajaran atas talian terlalu banyak, namun untuk melaksanakannya tidak semudah yang kita sangkakan kerana terdapat kekangan atau cabaran pembelajaran atas talian yang perlu dihadapi. Cabaran pembelajaran atas talian yang pertama, ketiadaan peranti ketika pembelajaran atas talian. Yang kedua, suasana yang kurang kondusif. Yang ketiga, kemahiran guru dalam menggunakan teknologi digital. Dan yang terakhir, sikap pelajar ketika sesi pembelajaran atas talian. Cabaran yang pertama, ketiadaan peranti ketika pembelajaran atas talian. Pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang amat dahsyat kepada semua orang, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan. Sejak kerajaan isytiharkan penutupan sekolah dan pembelajaran dilakukan menerusi atas talian, ramai ibu bapa yang mula resah. Tidak semua ibu bapa berkemampuan membeli peranti untuk semua anak yang bersekolah. Oleh itu, anak-anak mereka perlu berkongsi peranti secara bergile-gile untuk menyertai kelas atas talian. Ini menjadi antara cabaran pembelajaran atas talian yang terbesar dalam bidang pendidikan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP kerana ia menyebabkan ada pelajar ketinggalan dalam pembelajaran. Oleh itu, jika pembelajaran atas talian dilanjutkan pada tahun hadapan, kami cadangkan eloklah sekiranya Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyediakan peranti secara percuma bagi pelajar yang kurang berkemampuan. Cabaran yang kedua, suasana yang kurang kondusif. Keluarga yang memiliki rumah yang selesa pasti tidak akan merasai masalah ini. Lain pula bagi golongan yang tinggal di rumah yang sempit dan perlu berkongsi bilik bersama adik-beradik yang lain sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Hal ini pasti menjadi cabaran pembelajaran atas talian buat mereka. Tambah-tambah lagi, pelajar yang akan menghadapi peperiksaan besar seperti SPM, suasana riuh di rumah, ruang belajar yang tidak selesa akan menyebabkan mereka sukar untuk memberi tumpuan ketika sesi pembelajaran dijalankan. Cabaran yang ketiga, kemahiran guru dalam menggunakan teknologi digital. Seperti mana yang kita tahu, tidak semua warga pendidik di Malaysia mahir dalam bidang teknologi kerana ada dalam kalangan mereka sudah berusia dan tidak terdedah dengan teknologi digital masa ini. Ini adalah salah satu cabaran pembelajaran atas talian yang perlu dihadapi oleh guru-guru untuk melaksanakannya kerana ia mengambil masa yang agak lama bagi guru yang kurang mahir dalam aplikasi atas talian untuk menyediakan bahan mengajar yang lengkap dan mampu menarik perhatian para pelajar. Cabaran yang terakhir, sikap pelajar ketika sesi pembelajaran atas talian. Tidak dinafikan ketika pembelajaran bersemuka,
ada sesetengah pelajar yang tidak memberi tumpuan ketika guru mengajar. Ini kan pula ketika sesi pembelajaran atas talian. Baru-baru ini viral satu kisah seorang guru yang menanti penyertaan pelajar ketika sesi pembelajaran atas talian. Namun tiada seorang pun yang sertai kelas tersebut. Kecewa melihat sikap pelajar yang tidak berdisiplin dalam menuntut ilmu. Bukan itu saja, ada juga dalam kalangan pelajar yang sertai kelas atas talian seperti Google Meet sekadar untuk memenuhi jumlah kehadiran. Hakikatnya di sebalik kamera yang sengaja dimatikan, mereka melakukan kerja-kerja yang tidak berkaitan. Kesimpulannya, setiap pihak, sama ada guru, pelajar ataupun ibu bapa, mestilah bekerjasama dalam mengatasi setiap masalah yang wujud agar pembelajaran atas talian menjadi satu kaedah yang berkesan dalam menyampaikan ilmu tanpa menyebabkan sesiapa pun ketinggalan dalam pelajaran. Sekian, terima kasih.